Okey, nampak tak video tadi? Nampak. Nampak? Okey, apa yang kamu nampak tadi? Uh, Hmm? Okey, nampak kartun sedang bermain bola, betul tak? Okey, betul tak? Respon kat Cikgu Sat. Betul. Okey. Okey, kamu nampak kan dia tendang, okey? Okey. Okey, kamu tahu tak cikgu nak ajak tajuk apa hari ni? tak tahu. Tajuk apa? Cikgu tulis kat WhatsApp tu. Kesan daya. Okey, pandai. Okey, hari ni cikgu akan sambung subtopik kesan daya. Okey. Kita akan tengok objektif pembelajaran dia. Yang pertama, menyatakan jenis-jenis kesan daya dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan 3 jenis kelas tuas beserta contoh dengan tepat. Yang ketiga, melakukan pengiraan momen daya menggunakan formula dengan tepat. Okey, kriteria kejayaan kita hari ini. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat menyatakan 3 jenis kesan daya dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan 2 jenis kelas tuas beserta contoh dengan tepat. Yang ketiga, melakukan pengiraan momen daya menggunakan formula dengan tepat. Okey. Kita tengok kesan daya, dia punya definisi. Daya tidak dapat dilihat tapi kesannya boleh diperhatikan. Okey, kita tak boleh tengok daya ni dengan mata kasar tapi kita boleh tengok kesan dia. Contoh macam kita tendang bola. Okey, bola ni naik ke arah atas. Okey, tu kesan daya. Apabila satu daya dikenakan pada satu jasad, daya itu boleh mengubah bentuk, saiz dan gerakan jasad tersebut. Okey, macam kita perah lemon ni, bentuk dia berubah. Okey, daripada bulat, okey, dia berubah dia punya bentuk dan kita tendang bola ni, gerakan dia berubah. Okey, kita tengok contoh kesan daya. Okey, yang pertama objek bergun bergerak. Okey, situasi pertama kita tengok bola pingpong. Okey, bila objek pegun ni ditolak, objek ni bergerak. Sama juga macam kita tendang bola. Daripada dia tak bergerak, dia bergerak. Okey, yang kedua menghentikan objek yang bergerak. Okey, apabila daya dikenakan pada arah yang bertentangan. Okey, bola ni datang dari arah kiri, tangan kita tahan dia belah kanan, objek dia akan berhenti bergerak. Okey, sama dengan keeper bola sepak, bila kita tendang dia, kita nak jaring gol. Okey, dia datang dari arah bertentangan, keeper ni tangkap bola. Okey, jadi bola ni akan berhenti. Okey, seterusnya daya dapat mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Okey, daya dari arah bertentangan memperlahankan objek. Okey, daya dari arah yang sama menambah kelajuan objek. Okey, daya dari arah yang sama, bola ni daripada kiri. Okey, kita pun duduk belah kiri. Dari arah yang sama, kita tiup bola pingpong, kelajuan bola ni bergerak semakin laju. Sama juga macam kita tendang bola sepak, bila dari arah yang sama, bola sepak ni bergerak laju. Okey. Yang ketiga, mengubah arah gerakan objek. Okey. Daya dari tepi mengubah arah gerakan objek. Okey. Daya ni dia daripada dia straight macam ni, kita tepis dia ubah arah gerakan objek. Okey, yang terakhir mengubah bentuk dan saiz objek. Okey, daya boleh mengubah bentuk dan saiz objek. Bila kita picit bola pingpong ni, saiz dia bentuk akan berubah.
Okey, faham tak? Faham tak? Faham. Okey. Faham. Okey, bagus. Faham, cikgu. Okey, seterusnya daya apungan. Okey, satu objek akan terapung jika daya apungan yang bertindak padanya cukup untuk menampung beratnya, iaitu daya apungan sama dengan berat objek. Okey, daya apungan anak panah dia sentiasa naik ke atas. Okey, yang ni kita dah belajar minggu lepas. Okey, sebagai contoh, patung itik di bawah mempunyai berat 10 Newton. Okey, patung itik ni berat dia 10 Newton. Daya tindak balas iaitu daya apungan bertindak dengan magnitud yang sama 10 Newton tapi arah bertentangan. Okey. Berat itik ni 10 Newton, daya apungan pun 10 Newton. Okey, arah dia berat dia ke bawah, daya apungan anak panah dia ke atas. Arah dia bertentangan kan, satu ke bawah, satu ke atas tapi nilai dia sama 10 Newton, 10 Newton. Barulah itik ni boleh terapung. Okey, kita tengok kalau batu ni. Batu ni dia tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Sebab berat, sebab daya apungan nilai dia lagi kurang daripada berat. Daya apungan nilai dia 5 Newton, berat dia 10 Newton. Okey, 5 kan lagi kurang daripada 10. Okey, sebab tu objek ni tenggelam. Okey. Seterusnya kita tengok yang tadilah, sebaliknya satu objek akan tenggelam kalau daya apungan yang bertindak padanya tidak cukup untuk menampung berat. Okey, nilai daya lagi kurang daripada berat. Okey, cara kita nak kira daya apungan, berat sebenar tolak berat ketara. Okey, ni formula dia. Okey, berat sebenar berat objek di udara, berat ketara berat objek yang terendam di dalam cecair. Okey, contoh dia. Okey, ni berat di udara. Okey, kita ada neraca spring, kita gantung nut kat sini. Dia punya nilai dia 0.50 Newton. Bila kita rendam dalam air, nilai dia 0.45 Newton. Okey. Okey, jadi kita tolak je. Berat di udara 0.5 tolak dengan berat dalam air 0.45 dapat 0.05 Newton. Okey, faham tak? Faham. Faham? Faham. Okey, berat di udara yang mana? Nilai dia berapa? 0.5. 0.5. Berat ketara? 0.45. Okey, berat ketara ni dalam? Air. Dalam air. Okey, pandai. Okey, seterusnya kita tengok ketupatan dan kesan apungan. Okey, bahan yang berbeza mempunyai ketempatan yang berbeza. Setiap bahan dia ada nilai tumpat dia yang berbeza. Kedudukan satu objek di dalam bendaleh bergantung pada ketempatan objek itu. Sama ada kurang atau lebih dari ketumpatan bendaleh. Okey, kita tengok apa maksud ketumpatan. Okay, ketupatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu. Okey, kita kira formula dia. Jisim bahagi dengan isi padu. Dia punya unit gram per sentimeter padu. Okey, contohnya kita ada bekas kat sini. Kita ada beaker kat sini. Cikgu isi air dalam ni. Nilai air 1 gram sentimeter padu, nilai gabus 0.24, nilai kuprum 8.92 gram sentimeter padu. Okey, kenapa gabus ni dia terapung dalam air? Sebab dia kurang tumpat. Okey, nilai dia kalau kurang daripada air, dia kurang tumpat. Jadi gabus ni timbul. Kalau nilai dia lebih daripada air, dia akan tenggelam. Okey, apabila objek yang kurang tumpat berbanding cecair cuba ditenggelamkan, daya apungan akan jadi lebih besar daripada berat.
lalu menolak objek ini naik ke atas dan objek akan terapung. Okey, sebelum tu kita tengok dulu simbol dia. F lebih daripada W. Okey, F ni force, bahasa Melayu dia daya. W weight, bahasa Melayu dia berat. Okey. Contohlah cikgu ada cikgu ada ayam kat sini kan. Okey. Cikgu letak dalam ni, dia akan terapung. Betul tak? Dia akan terapung. Okey, dia akan terapung sebab daya apungan dia lagi besar daripada nilai berat. Okey, bila kita nak tulis F lebih daripada W. Okey. Okey, seterusnya kita tengok sebaliknya apabila satu objek lebih tumpat berbanding cecair, daya apungan kurang daripada objek. F ni lagi kurang daripada W. Okey, lalu menyebabkan objek tenggelam ke dasar cecair. Okey, ingat kalau objek terapung, F lebih daripada W. F lagi besar daripada W. Kalau objek tenggelam, F lagi kurang daripada W. Okey, cikgu nak tanya soalan. Okey, kita tengok itik ni terapung. Okey, kamu faham tak cikgu terang tadi? Faham. Faham? Seorang je faham? Faham. Okey. Kamu tengok itik ni terapung. Daya lebih besar ataupun kecil daripada berat? Besar. Besar. Okey. Di simbol dia mana? F lagi kurang ke F lagi besar? Besar. F lagi besar. Okey. Okey, kita tengok guli ni tenggelam, daya lebih kecil. Okey, simbol dia F kurang daripada W. Okey, ni bahan dan setiap bahan ada ketupatan dia masing-masing. Okey. Contoh gabus 0.24, air 1.0. Okey, dia punya unit gram, sentimeter, padu. Okey, kena tambah negatif 3 dekat atas. Okey, seterusnya kita akan tengok pada tuas. Okey, apakah itu tuas? Tuas ialah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Satu titik yang tetap tu dekat bahagian fulcrum. Okey, tuas ni ada 3 bahagian. Okey, kita ada fulcrum, beban dengan palang. Okey, tuas merupakan mesin ringkas. Okey. Kita tengok definisi dia pula. Okey, daya ialah tolakan dan tarikan yang dikenakan pada palang. Okey, beban, objek yang kita nak gerakkan. Fulcrum, titik sokongan yang tetap. Okey, tuas membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Okey, contoh macam kita ada tin biskut. Okey, kita nak buka tin tu kan, kita boleh je pakai tangan. Tapi lagi senang kalau pakai sudu. Okey, macam kita nak buka penutup botol. Okey, kita buka dengan pembuka botol, lagi senang pembuka botol tu nak terbuka. Okey, seterusnya kita tengok. Tuas membolehkan kita menggunakan daya yang kecil untuk melakukan kerja. Okey, contoh macam lelaki ni nak angkat batu besar. Okey. Dia letak batu kecil dekat bawah ni supaya senang dia nak angkat batu besar. Okey. Sama juga dengan nak mencabut paku, dia letak bongkah kayu bawah ni. Okey, supaya senang dia nak tarik paku dekat bawah tu. Okey. Okey, seterusnya pengelasan tuas. Okey, kita boleh kelaskan tuas kepada 3 jenis. Tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Macam mana kita nak bezakan dia? Bergantung kepada kedudukan daya, fulcrum dan beban. Okey, contoh tuas kelas pertama. Okey, kita tengok fulcrum dia duduk di tengah-tengah. Di tepi dia beban dan daya. Okey, sebagai contoh,
plier. Okay, daya dekat bahagian tangan, dekat bahagian kita pegang. Fulcrum tengah-tengah. Beban objek yang kita nak gerakkan. Okay, sama juga macam pembuka tin, daya dekat bahagian tangan kita, beban penutup tin, fulcrum dekat tengah-tengah dia. Okay, ni aplikasi tuas kelas pertama. Okay, cikgu tunjuk contoh. Okay, cikgu ada gunting kat sini. Okay, ni gunting. Okay, ni objek. Okay. Okay, dekat bahagian tangan cikgu ni daya. Okay, sini objek. Okay, dekat bahagian tengah ni fulcrum. Okay. Faham tak? Faham? Okay. Cikgu yang ini tak faham. Okay, bahagian tangan cikgu ni apa? Kita panggil apa? Gunting. Gunting. Okay, daya ke, fulcrum ke, beban? Daya. Daya. Okay, pandai. Okay, dekat bahagian tengah ni fulcrum ke, beban? Okay, Fulcrum. bahagian tengah ni. Kalau beban, objek yang kita nak gerakkan. Ya. Kalau yang ni? Fulcrum ke cikgu? Fulcrum. Okay, betul. Okay. Kalau beban, objek yang kita nak gerakkan, yang kita nak gunting. Okay. Kalau daya, bahagian tangan kita. Okay. Okay. Faham. Tuas kelas kedua, beban dekat tengah. Okay, kalau tadi fulcrum dekat tengah. Okay, kalau tuas kelas kedua, beban dekat tengah-tengah. Okay, dekat tepi dia fulcrum dengan daya. Okay, contoh kita ada kereta sorong. Kita isi pasir dalam ni. Okay, daya dekat bahagian, dekat mana tangan kita pegang, dekat situ daya. Okay, beban dekat tengah-tengah. Fulcrum dekat bahagian tayar dia ni. Okay, sama juga dengan pemecah kekeras. Beban dia duduk tengah-tengah. Okay, daya bahagian tangan. Fulcrum dekat hujung sekali. Okay. Okay, seterusnya tuas kelas ketiga. Daya duduk di tengah-tengah. Okay. Daya duduk tengah-tengah. Beban dan fulcrum dekat tepi dia. Contoh dia macam penyepit ais. Okay. Daya dia di tengah-tengah. Fulcrum dan beban dekat tepi. Kalau joran pun sama. Ikan, objek yang kita nak gerakkan, ikan ni ialah beban, daya. Okay, kita pegang joran dekat bahagian tengah kan. Kita tak pegang bahagian hujung. Okay, supaya kita nak tangkap ikan tu senang. Fulcrum dekat bahagian hujung. Okay, contohlah kan. Cikgu ada penyepit kat sini. Okay, cikgu ada penyepit. Okay. Cikgu akan pegang bahagian tengah. Okay, cikgu tak pegang bahagian hujung. Cikgu pegang bahagian tengah, senang cikgu nak kepit objek tu. Okay, ini objek. Okay, bahagian tengah ni daya, hujung sekali adalah fulcrum. Okay, faham tak? Faham. Okay, kamu salin dulu tuas kelas pertama, dia punya lukisan ni. Yang lukisan ni je. Yang tak payahlah. Ini beban kat mana, kedudukan dia, fulcrum kat mana, daya kat mana. Dah siap lagi beritahu cikgu. Dah ke? Belum lagi. Buat ringkas je. Okay kau.
Dah cikgu. Dah. Okey. Yang lain dah ke? Dah. Dah. Okey. Kita tengok tuas kelas kedua. Okey. Kedudukan dia beban dekat tengah. Okey. Okey macam tu je. Ringkas je. Label dia punya kedudukan je. Dah ke tu? Belum lagi. Dah cikgu. Okey. Yang lain okey tak? Okey. Okey. Tuas kelas ketiga, daya dekat tengah-tengah. Okey. Lukis macam ni. Dah cikgu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok macam mana kamu senang nak ingat jenis-jenis kelas tuas. Okey, kamu kena ingat kedudukan tengah dia je. Okey, yang pertama fulcrum duduk tengah-tengah. Okey, tuas kelas pertama fulcrum duduk tengah-tengah. Tuas kelas kedua beban duduk tengah-tengah. Tuas kelas ketiga daya duduk di tengah-tengah. Okey, kamu ingat FBD. Okey, cikgu nak bagi soalan, cikgu nak kamu semua jawab. Okey. Tuas ni fulcrum duduk di tengah-tengah. Apa dia punya jenis kelas tuas dia? Pertama ke, kedua ataupun ketiga? Pertama. 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 Okey, tuas ni pula beban duduk di tengah-tengah. Kedua. 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 Ketiga. Okey, yang ni ketiga, okey. Okey, kita tengok ni ada gambar kereta sorong, ada gambar perempuan ni bawa pasir. Okey, cikgu nak kamu label kat mana daya, kat mana fulcrum, kat mana beban. Okey. Okey, dekat bahagian pasir ni apa? Beban ke fulcrum? Beban. Daya? Beban. 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 Okey, okey. Okey, dekat bahagian tangan apa? Daya. 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 Okey, dekat bahagian dia punya tayar ni? Fulcrum. Fulcrum. Fulcrum.
Ini ada gambar gunting dengan kertas. Okey, dekat bahagian tangan, Daya. daya. Okey. Bahagian kertas apa? Beban. Objek yang kita gunakan. Beban. Okey, bahagian tengah ni, Fulcrum. 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 ini penyepit ais. Okey. Dekat mana bahagian daya? Bahagian tengah ke bahagian hujung? Tengah. Tengah-tengah. Okey, dia dekat bahagian tengah sebab senang kita nak kepit ais. Okey, yang ni tuas jenis kelas ketiga. Okey. Tuas kelas ketiga, dia punya daya dekat bahagian tengah. Bahagian hujung ni apa? Beban ke fulcrum? Fulcrum. Fulcrum. Okay, ais ni Daya. Beban. beban. Okay. Okay, seterusnya kita akan tengok momen daya. Okay, momen daya ialah daya yang dikenakan pada satu objek yang boleh memutarkan objek itu pada satu titik tetap yang kita panggil fulcrum. Okay. Kesan putaran yang dihasilkan disebut momen daya. Momen daya membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Okay, momen daya bergantung pada daya yang dikenakan dan jarak dari fulcrum ke daya. Okay, contoh kita ada sepanak. Kita nak ketatkan nut. Okay, dekat bahagian tangan kita ni daya. Okay, yang ni fulcrum. Dekat nut ni fulcrum. Okay. Bila kita putar sepanak ni, okay, kita panggil momen daya. Okay, jarak tegak ni adalah jarak dari tangan ke fulcrum. Okay, sama juga macam kita nak buka pintu. Okay, dekat sini dekat bahagian tangan kita daya. Okay, kita buka pintu. Okay, bahagian fulcrum dekat bahagian engsel pintu. Okay, jarak antara fulcrum dan juga tangan kita daya. Okay, bila kita buka pintu ni berputar. Okay, kita panggil momen daya. Okay, pengiraan momen daya, formula dia daya darab jarak tegak dari pangsi ke daya. Okay, pangsi ni sama maksud dengan fulcrum lah. Okay, ke daya kat sini berapa Newton, jarak tegak dia berapa meter. Okay, kita darab, okay, kita dapat nilai momen daya. Nilai unit bagi momen daya ialah Newton meter, N huruf besar, M huruf kecil. Okay, dia tak ada Newton sentimeter ke, Newton milimeter ke, nilai dia satu je, Newton meter. Okay, kita tengok contoh. Okay, dekat sini ada kita gambar kita ketatkan nut. Okay, kita guna spanner. Okay, nilai N, nilai daya dia 50 Newton. Nilai jarak tegak dari pangsi ke daya 20 cm. Okay. Okay, kamu tulis dekat kertas daya 50 Newton. Okay, macam cikgu tulis ni, daya 50 Newton. Jarak dia 20 cm. Okey, tulislah. Sekejap lagi kamu kena kira. Okey, dah tulis ke? Dah tulis ke? Dah.
Dah cikgu. Ha. Okey, 20 sentimeter kita nak tukar ke meter berapa? Macam mana kita nak buat? ...20 sentimeter kita nak tukar unit dia ke meter. Bahagi ke darab? Bahagi. 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 Okey, 20 bahagi berapa? Puluh. 20 bahagi 20 bahagi 100. 20 bahagi 100 berapa? 0.2. Okey, 0.2 unit dia unit sentimeter ke meter. Okey. Kalau dia bagi nilai sentimeter, kita kena tukar dulu ke meter. Jangan darab terus. Okey. Okey, yang ni dah Newton, kita tak boleh tukar lah. Okey, kita dah dapat nilai dia. Okey. Mula dia bagi daya 50 Newton. Lepas tu jarak 20 cm. Okey. Lepas tu kita tukar dulu ke meter, 20 cm tukar ke meter, 20 bahagi 100, 0.2 meter. Okey. Lepas tu kita kena buat apa? Apa cikgu? Lepas kita dapat nilai, kita kena buat apa? Kita dah dapat daya dengan jarak. Darab. Kena darab. Okey, apa darab apa? 50 darab 0.2. 50 darab 0.02. Okey, 50 darab 0.2. Okey, kita dapat nilai dia 10 Newton meter. Okey, faham tak? Tak faham cikgu? Faham? Okey, 50 Newton ni apa? 50 Newton ni daya ke jarak? Daya. Daya, okey. 0.2 meter ni jarak, okey. Okey, jarak dia dari pangsi ke daya, okey. Dah salin ke yang cikgu tunjuk tadi? Dah habis salin ke? Dah cikgu. Ada lagi nak salin ke? Dah cikgu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok momen daya akan bertambah sekiranya magnitud daya bertambah, iaitu menggunakan daya yang lebih besar. Okey, magnitud daya. Okey, contohlah magnitud daya kan 50 Newton kan. Okey, bertambah maksudnya kita tambah 100 Newton. Okey, jadi nilai momen daya akan bertambah. Okey, yang kedua. Tutup mic set. Okey, yang kedua jarak tegak dari pangsi ke daya bertambah. Okey, bertambah tu maksud dia
contohlah jarak dia asal-asal 20 cm. Okay, dari daya ke pangsi. Okay. Tapi kalau kita tambah lagi, contohlah sepanjang dia lagi panjang kan. Okay, 30 cm. Okay, momen daya ni akan bertambah. Okay. Momen daya lebih besar dihasilkan apabila daya dikenakan pada jarak yang lebih jauh dari titik putaran. Okey, lagi jauh jarak daya ni, lagi jauh jarak daya dengan fulcrum, lagi besar nilai momen daya. Okey, kita tengok gambar jongkan-jongkit ni. Okay. Berat beban menghasilkan momen daya ikut arah jam. Okay. Daya yang dikenakan menghasilkan momen daya lawan arah jam untuk mengimbangkan papan itu dalam keadaan mufuk. Mufuk tu maksudnya tegak macam ni, mendatar macam ni. Okay. Momen yang dihasilkan oleh daya adalah sama dengan momen yang dihasilkan oleh beban. Okay, maksudnya nilai dia sama. Kalau belah daya 600 Nm, belah beban pun 600 Nm. Oleh itu hasil darat magnitud daya dengan jarak tegak daya dari fulcrum adalah sama dengan hasil darat magnitud beban dengan jarak tegak beban dari fulcrum. Okey. Bila kedua-dua nilai ni sama, barulah papan ni boleh seimbang. Okey. Ibu nak tunjuk kat kamu. Okey, dekat sini ada gambar macam papan jongkit kan. Okey. Dekat sini beban. Okey, bahagian ni beban. Okey, sini daya. Okey, tengah-tengah ni fulcrum. Okey. Lepas tu yang atas ni jarak dari fulcrum ke daya. Okey. Yang sini pula jarak dari fulcrum ke beban. Okey. Okay, kita tengok contoh dekat sini. Okay, Rajah 29 menunjukkan dua budak duduk di atas sebuah jongkang jongkit. Apakah jarak J-yin dari fulcrum supaya jongkang jongkit itu diseimbangkan? Okay. Kamu tulis dulu dia punya formula. Beban darab jarak beban dari fulcrum sama dengan daya darab jarak daya dari fulcrum. Tulis dulu dia punya formula. Baru kamu senang nak kira. Dah tulis kah? Dah. Dah Dah. dulu. Okey. Lepas tu kita tengok dekat papan jongkit ni. Okey, Jia-yin berat dia 200 Newton, Wei Hong berat dia 300 Newton. Okey. Jia-yin ni beban,
Wei Hong ni daya. Okey, kenapa Wei Hong daya? Sebab Wei Hong ni yang nak gerakkan papan jongkit sebab dia lagi berat. Okey, macam kita naik papan jongkit. Yang berat, siapa yang lagi berat tu yang akan gerakkan papan jongkit. Okey, sebab tu Wei Hong ni daya. Okey, kamu tulis dulu. Beban sama dengan 200 Newton. Okey, beban dia Jiayin, Wei Hong, daya 300 Newton. Okey, tulis dulu macam ni. Beban 200 Newton, daya 300 Newton. Dah. Dah tulis kah? Dah? Okey. Lepas tu kita masukkan dalam formula. Okey. Beban nilai dia 200. berapa? 200 Newton. Okey, tulis 200 Newton. Okey. Jarak beban dari fulcrum. Kita tak tahu berapa kan? Okey. Tengok ni. Okey, yang ni siapa tu? Jiayin. Okey, 200 Newton. Okey, Jiayin 200 Newton, dia duduk sini. Okey. Wei Hong 300 Newton. Wei Hong ni daya. Lepas tu jarak dia, okey, fulcrum kan tengah-tengah ni. Okey. Okey, sini beban. Okey, sini daya. Okey, lepas tu yang bawah ni fulcrum. Okey, jarak dari beban ke fulcrum kita tak tahu berapa. Okey, kita tulis D. Okey, jarak dari fulcrum ke daya 2 meter. Okey. Okey, daya nilai dia berapa? 300 300 Newton. unit dia meter. Okey, tulis 200 Newton darab D. Okey, tulis macam ni. 200 Newton darab D sama dengan 300 Newton darab 2 meter. Okey. 200 Newton darab D sama dengan 300 Newton darab 6 meter. Okey, tulis dulu. Dah tulis kah? Dah. Dah, okey. 300 Newton darab 2 meter berapa? 300 darab 2.
600. 600. Okey. 600. Okey, cikgu tunjuk sini. Hmm, 200. Darab D. 600. Okey. Okey, 600 kan kita dapat tadi. Okey. Dan ni kita nak tahu nilai D berapa. Okey, jadi kita bawa 200 ke bawah. 600 bahagi dengan 200 Newton. 3. Faham tak? Faham. cikgu. Apa? 600 bahagi 200. Faham tak? Kalau tak faham, cikgu ulang balik. Faham. Okey. Kenapa kita bagi 200? Untuk Sebab Kita nak tahu nilai. Kita nak tahu nilai D berapa. Okey, D ni jarak beban dari peluru. Okey, 600 bahagi 200. 3. Berapa? 3. 3. Okey, 3 unit dia Meter. 3 meter. Okey. apa juga? Unit dia 3 meter. 600 bahagi 200. Jawapan dia 3 meter. Yang Hormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Tolong tutup mic. Okey. Okey, cikgu ulang balik. Beban jayin 200 Newton. Okey, mula-mula kita tengok soalan ni, kita cari dulu mana beban, mana daya. Okey, fulcrum memang duduk tengah kalau jongkak-jongkak. Okey, jayin berat beban dia, nilai beban 200 Newton. Okey, daya dia 300 Newton. Okey, lepas tu kita tengok pula formula. Formula dia beban darab jarak beban dari fulcrum sama dengan daya darab jarak daya dari fulcrum. Okey, lepas tu kita masukkan dalam formula. Beban nilai dia 200 Newton. Okey, kita tulis 200 Newton. Lepas tu kita tengok jarak beban dari fulcrum, jarak jayin ke fulcrum. Okey, dia tak bagi kan nilai berapa. Kita tulis D. Okey, lepas tu kita tengok daya. Okey, daya 300 Newton. Okey, kita tulis 300 Newton. Okey, jarak daya dari fulcrum, jarak Wei Hong ke fulcrum 2 meter. Okey, kita tulis 2 meter. Okey, yang kita boleh kira, yang mana kita boleh darab, kita darab. 300 Newton darab 2 meter. Okey, kita dapat 600 Newton meter. Kita bahagi dengan 200 sebab kita nak tahu nilai D ni berapa. Nilai jarak beban dari fulcrum, kita dapat 3 meter. Okey, jadi jayin perlu duduk 3 meter dari fulcrum untuk bagi papan jongkak-jongkak ni seimbang. Okey, kalau kamu nak cek jawapan kamu betul ke salah, Okey. Okey, kamu tengok sini ya. 200 Newton darab D sama dengan 300 Newton darab dengan 2. 300 Newton darab 2, 600 kan? Okey. Lepas tu 200 darab berapa dapat 600. Okey. Dapat 3 meter.
dapat 3 meter, kamu try darab 200 darab 3 dapat 600. Kalau dua-dua belah dapat 600 maknanya betul lah kamu yang kira tu. Yang kamu kira tu betul lah. Okey. Faham tak setakat ni? Faham tak? Faham. Okey. Faham. Kita cikgu. Faham. Kalau tak faham kita ajar nanti. Okey, seterusnya kita tengok lelaki ni cuba nak angkat batu besar. Okey, dekat tengah-tengah ni ada batu kecil. Okey. Cikgu nak seorang baca. Faris, ada Faris? Ada cikgu. Okey, Faris tolong baca. Baca ni je soalan dia. Raja 8.30 menunjukkan seorang lelaki cuba menggerakkan batu besar berjisim 100 kg menggunakan sebiji batu kecil sebagai fulcrum. Jarak di antara batu besar dan batu kecil ialah 0.5 meter dan jarak di antara lelaki itu dan batu kecil adalah 2 meter. Hitungkan magnitud daya yang perlu dikenakan oleh lelaki itu untuk menggerakkan batu besar. Okey. Terima kasih Faris. Okey. Okey, kita tengok dulu gambar lelaki ni angkat batu. Okey. Dekat mana beban? Batu besar ke, batu kecil ke, dekat bahagian tangan lelaki ni? Batu besar. Okey, batu besar. Okey, fulcrum dekat mana? Batu kecil. Okey, dekat batu kecil. Okey, daya dekat bahagian tangan lelaki ni. Okey. Lepas tu dia bagi nilai beban dekat sini 100 kilogram. Okey, kita tak mau 100 kilogram. Kita nak nilai dia Newton. Okey, jadi kita darab dulu 10 kilogram darab 10 dapat 1000 Newton. Okey. Seratus kilogram darab 10 dapat 1000 Newton. Okey, lepas tu kita tengok jarak beban dari fulcrum. Jarak beban dari fulcrum berapa? Jarak beban ke fulcrum. Jarak batu besar ke batu kecil berapa? Jarak dia berapa yang dalam ni kotak kuning ni? .5 meter. Okey, 0.5 meter. Okey, ni jarak beban ke fulcrum. Okey, jarak daya dari fulcrum. Daya ke fulcrum berapa? Jarak tangan ke batu kecil berapa? 2 meter. 2 meter. Okey. Seribu Newton. Okey. Okey. Ini batu besar. Okey, nilai dia 1000 Newton. Okey, ini beban. 1000 Newton. Okey. Dekat tengah ni fulcrum. Okey, jarak beban ke fulcrum 0.5 meter. Jarak fulcrum ke daya yang ada tangan tadi 2 meter. Okey, kamu kena ingat dulu 3 benda tu. Okey, lepas tu kita masukkan dalam formula. Beban dia berapa? 1000 Newton. 1000 Newton. Okey, tulis 1000 Newton. Jarak beban dari fulcrum. Tengok gambar. Jarak beban dari fulcrum. 0.5.
0.5 meter. Okey. Okey, darab 0.5 meter sama dengan, okey, daya dia berapa? Kita tak tahu kan, dia tak bagi kan. Daya ni yang kita nak kira. Okey, darab dengan jarak daya dari fulcrum. Jarak laki ni ke fulcrum berapa meter? 2 meter. 2 meter. Okey. Okey, tulis dulu macam ni. 1000 Newton darab 0.5 meter sama dengan daya darab 2 meter. Okey, 1000 Newton darab 0.5. Dapat berapa? 500. 500 Newton meter. Ha? Okay. 100 Newton meter sama dengan daya darab 2 meter. Okey. Okay, tulis 500. Okay, 500 Newton meter. Okay, lepas tu kita bahagi dengan, kita nak tahu nilai daya. Kita bahagi berapa? Bahagi 2. Bahagi 2. Okay, 500 bahagi 2. Seribu. Sembilan puluh lima. Ratus bagi 2 dapat berapa? 250. Okay, 250 Newton meter. Okay, yang dalam slide ni bukan 1000 ni. Dia nilai dia 500. Betul lah 1000. 1000 darab 0.5. Betul. Okay, sorry. Okay, faham tak cikgu terang tadi? Faham tak? Faham. Faham. Okay, nilai beban berapa? Okay, cikgu tanya balik. Nilai beban berapa? Nilai beban berapa? 1000 Newton. Nilai beban 1000 Newton. Okay, masukkan dalam formula. Okay, kena ingat dulu formula dia. Okay, tulis formula dia dulu. Dapat soalan, tulis formula dia dulu, 1000 Newton. Okay, jarak beban dari fulcrum. Jarak beban. Jarak batu besar ke batu kecil. Berapa? 0.5. Okay, tulis 0.5 meter. Okay, darab 0.5 meter. Okay, sama dengan daya. Okay, daya dia tak beritahu berapa. Darab dengan jarak daya dari fulcrum. Berapa? 2 meter. Okay, 2 meter. Okay, bila kita dah dapat, kita darab yang mana boleh darab. 1000 darab 0.5 dapat 500. Dapat 500 Newton meter. Bahagi dengan 2. Kita dapat 250 Newton. Jadi daya dia kat sini 250 Newton. Okay, faham tak setakat ni? Faham. Faham. Okay, faham cikgu nak bagi soalan. Okay, kita main macam minggu lepas. Booklet. Ingat tak siapa yang main minggu lepas?
Ingat. Okey, tulis dalam Google. Okey, tulis BOOKLT booklet. Tulis macam ni. Lepas tu kamu tekan play. Okey, sekejap lagi ada apa ni? Sekejap lagi kamu kena isi dia punya kod dia. Betul. Boleh siap-siap. Okey. Okey, kamu buka dulu kat blue card tu. Okey, dia punya kod dia 873139. Syamil Haziq dah masuk. Okey, tulis nama betul ya. Cikgu, kod dia apa cikgu? Ha? Kod dia apa? Ni yang besar ni. 873139. Okey, yang mana boleh masuk? Masuk. Cikgu, kod dia apa tadi? 873139. 873. 873. Saya cikgu present dulu. Lapan tujuh tiga satu tiga sembilan. Nampak tak? Okey, baru 3 orang. Syamil, Faris, Al-Hakim. Yang lain mana? Okey, ni kod dia 873139. Mana yang lain? Ada Irfan, Lohita, Ali, Daniel. Tiga orang je kah? Saya cikgu, baru saya nak masuk. Okey.
Adi Irfan. Okay. Syahmi Haziq. Jimin, siapa Jimin? Tulis nama betul. Saya logita cikgu. Jimin Shi. Nanti tulis nama betul. Ada lagi nak masuk tak? Ni cikgu nak start. Ada cikgu Ustaz, saya tak boleh masuk lagi. Okey, cikgu tunggu. Tadi siapa nak masuk? Adik Irfan kan? Ha. Okey. Okey, cikgu start dulu lah. Ada berapa orang ni? 7 orang. Okey.
Okey, tempat ketiga Faris Asrani, yang kedua Lohita, yang pertama Adik Lifan. Okey, tahniah semua. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey. Okey, kita tengok balik soalan tadi. Daya tidak dapat dilihat tapi kesannya boleh diperhatikan. Okey, jawapan dia betul. Okey, yang kedua. Okey, kalau kamu salah soalan ni, okey, kena tengok betul-betul apa yang cikgu tunjuk. Okey, daya dari arah sama akan menambah kelajuan objek. Okey, daya dari arah yang sama maksudnya ada bola depan kamu, kamu tendang bola tu. Okey, jadi kelajuan dia akan bertambah. Okey, contoh dia. Okay, daya dari arah sama. Okey, dari arah sama. Okey, bola ada depan kamu. Okey, dari arah sama, kamu tendang dia, kelajuan dia bertambah. Okey, seterusnya apabila daya dikenakan arah bertentangan. Arah bertentangan ni kamu ingat kamu tangkap bola. Kamu jadi keeper, kamu tangkap bola. Jadi bola ni akan berhenti bergerak lah. Okey, bila kamu tangkap dia, bola ni berhenti bergerak. Okey, apabila nilai daya apungan kurang dari berat objek akan dari berat, objek akan tenggelam. Okay. Objek akan tenggelam bila daya kurang daripada berat. Kena ingat simbol. Kalau kurang, macam ni. Kalau lebih, dia ke kanan. Okay. Seterusnya, itik boleh terapung di atas air disebabkan daya tujah adalah lebih dari berat.
Kalau daya tujuh lebih dari berat, nilai berat boleh terapung. Kalau daya tujuh kurang, dia akan tenggelam. Okey. Berikut merupakan tuas kelas. Okey, kita tengok gambar tin ni. Fulcrum duduk tengah-tengah. Kalau fulcrum duduk tengah-tengah, dia tuas kelas pertama. Okey. Mungkin ingat kedudukan dia dekat tengah-tengah. Okey, seterusnya berikut merupakan tuas kelas. Okey, ini gambar pemecah kekeras. Beban dia dekat tengah-tengah, daya dengan fulcrum dekat tepi. Kalau beban dekat tengah, dia punya tuas kelas kedua. Okey, seterusnya. Okey, ini gambar joran kan? Okey, ini kedua. Okey, berikut merupakan tuas kelas kedua. Salah. Okey, ini tuas kelas ketiga. Sebab daya dia yang duduk tengah-tengah. Okey, daya yang duduk tengah-tengah untuk tuas kelas ketiga. Okey, seterusnya berat sebenar objek ialah 10 Newton. Manakala berat ketara objek ialah 5 Newton. Hitungkan nilai daya apungan. Okey, cikgu tengok ada yang tak done jawab soalan ni. Okey. Okey, nilai dia ialah 5 Newton. Okey, kita tengok balik formula dia. Okey, daya apungan sama dengan berat sebenar tolak berat ketara. Berat sebenar ni berat udara lah. Okey, berat sebenar ialah 10 Newton. Okey, dekat udara 10 Newton. Berat ketara dalam air 5 Newton. Okey, jadi kita tolak. Okey, 10 Newton tolak 5 Newton dapat 5 Newton. Okey, boleh faham tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Kamu tulis nama dulu. Nama dengan kelas. Nama penuh dengan kelas. Okey, tulis nama cepat-cepat. Kita nak habis dah. Seorang lagi tak tulis. Siapa? Okey, semua tulis dah. Okey, jangan leave dulu. Okey, cikgu nak kamu tulis. Okey, apa yang kamu belajar hari ni? Tulis satu je. Apa yang kamu belajar hari ni? Okey, tulis kelas tuas ke? Cara nak kira momen daya ke? Okey, kita belajar daya. Apa yang kita belajar dalam daya hari ni? Daya apungan ke? Tulis satu je. Tuas, okey. Okey, yang lain? Cepat-cepat kita nak habis dah ni. Cara mengira momen tuas. Okey. Okey, apa perasaan kamu belajar hari ni? Kamu faham ke? Kamu tak faham ke? Kamu gembira ke? Tak gembira ke? Okey, gembira
Aida dah faham. Okey, bagus. Al-Hakim. Seronok. Perasaan saya faham kurang saja. Perasaan saya faham kurang saja. Lohita faham ke? Lohita faham ke tak faham? Faham. Okey. Okay, kalau siapa tak faham, okey, nanti PM je cikgu. Tanya je terus apa yang kamu tak faham. Dapat ilmu, dapat faham sikit, gembira. Okey. Okey, terima kasih semua yang join kelas cikgu hari ni. Nanti cikgu bagi soalan kat WhatsApp, okey? Okey, bye. Bye. Sama-sama. Okey. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih. Sama.